Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, masih kepada Abang Zaim selaku penganjur ataupun orang kuat teratak hadis, para asatizah teratak hadis, terutamanya Maulana Dr. Muhammad Asri Yusof. Sebetulnya sahabat-sahabat sekalian lah. Dan saya tengok ada beberapa nama baru juga. Contohnya sahabat saya ni, Akhi Ahmad Nadir, dan lain-lain lah yang sedia dah bersama kita. Alhamdulillah. Baik. Tanpa bermasa, kita punya mukaddimah pun hampir ambil 4 pertemuan tempoh hari ya. Tapi mukaddimah tu sangat penting lah untuk memahami kenapa kisah-kisah ini yang diangkat oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah adalah mesti kita terlebih dahulu faham dia punya mukaddimah yang panjang dalam 2 kitab yang kita rujuk ataupun kitab inilah yang asalnya bertajuk Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi ya. Kisah-kisah ghaib daripada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan saya kaitkan dengan bidang kajian saya PhD tempoh hari berkaitan dengan teks sastra Melayu tradisional berkaitan dengan kisah Nabi dan Rasul, himpunan kisah Nabi dan Rasul ya. Yang dapatannya lebih kurang sama, adapun dapatannya mendapati sesebuah karya itu meskipun sangat besar impaknya, sangat luas penerimaannya, sangat popular, sangat masyhur, diterima oleh pelbagai pihak termasuk agamawan, tidak semestinya ia tepat ataupun ia tepat dengan kita kata dawabit ataupun disiplin ilmu dalam agama Islam ini dalam masalah periwayatan kisah jadi benda-benda begitulah sangat mengakar, sangat kita kata mengakar dalam masyarakat tradisional kita, sehingga kita peliklah bila mutakhir ini mula ada asatizah yang bercakap tentang hadis ni sahih tak sahih dan seumpamanya. Dia jadi pelik. Kisah Nabi ni, kisah Nabi Adam ni ada yang sahih, ada yang tak sahih. Terutamanya kisah Nabi Khidir alaihissalam yang majoritinya adalah tidak sahih. Tetapi kerana pengaruh kisah-kisah itu yang tidak sahih sangat besar dalam masyarakat kita ya. Kerana ia ada wujud dalam kitab-kitab Jawi yang diadaptasi, yang ditulis, yang diangkat-angkat dalam pelbagai wacana keagamaan ya. Kerana orientasi keagamaan di alam Melayu kita sendiri yang lebih cenderung kepada aliran ataupun kefahaman versi yang berkaitan dengan aliran-aliran yang sebenarnya jauh daripada aliran yang muktabar sebenarnya ya. Kalau ikut Profesor Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim, aliran yang paling besar agama Islam yang sampai di alam Melayu ini memang aliran wujudiyah lah. Wajah agamanya cenderung ke situ ya. Dan dia bercampur pula dengan gerakan batiniyah tempatan lokal punya, yang Jawanya, yang orang aslinya apa semua, maka jadilah wujudiyah batiniyah. Yang asal, yang orang asli itu pun asal daripada Hindu Buddha juga sebenarnya. Dan mutakhir ni saya baru duduk baca semula buku Dr. Abdul Rahman Abdullah. Ni. Semalam pun saya dah tunjuk, iaitu mana tunjuk ni? Pemikiran umat Islam di Nusantara ni, master dia. Setelah sekian lama saya cari baru dapat
Ini pun versi copyleft, bukan original. Tapi saya tak kisah buku copyleft ke tidak, asalkan kandungannya baik. Kita pentingkan kandungan tu. Buku tu kita bukan kolektor untuk simpan benda tu jadi harta karun, tidak. Kita lebih nak isi tu ya, sebab benda tak ada online. Ya. Okeylah, tanpa buang masa, kita masuk kepada perbincangan kisah dan saya harapkan perbincangan balas daripada sahabat-sahabat sekalian, sama ada melalui kita punya chatbot ataupun kotak tu, chatbot tu lah, mudah yang begitu. Ataupun kalau nak bersuara pun bolehlah, buka saja dan nyatakan perbincangan yang nak diutarakan itu, insyaAllah. Baik, kisah pertama tempoh hari kita sudah selesai, iaitu berkaitan dengan wailaka ya bani adam ma aghdarak, kisah yang berkaitan dengan lelaki yang terakhir keluar daripada neraka dan masuk syurga. Dan riwayatnya bukan satu je, ada pelbagai, banyak sekali. Dan kisah itulah menjadi penanda aras dan masalah munculnya golongan Mu'tazilah, ya. Iaitu golongan Mu'tazilah, Wasil bin Atha, yang merupakan murid kepada Imam Hasan al-Basri di Basrah. Dia tidak boleh menerima bahawa ada orang yang telah masuk neraka dan kemudian dia boleh keluar dan kemudian masuk syurga. Ya. Pada dia, sepatutnya bila dah masuk neraka, maka selamanya kekal dalam neraka. Mana boleh duk main keluar-keluar begitu. Saya secara peribadi ya, saya sangka baik mengatakan barangkali Wasil bin Atha ni dia niatnya baik. Niatnya adalah tidak mahu muncul orang Islam yang take for granted, yang kemudian berfikir tak apalah kita buat maksiat dosa banyak pun, asalkan kita ni tidak syirik pada Allah, kita tetap ada peluang masuk syurga walaupun masuk neraka dulu. Dan betul lah, memang ada golongan tersebut yang dinamakan kemudian sebagai murji'ah. Golongan yang tak kisah buat dosa besar apa semua, kerana pada mereka asalkan kita ni tidak syirikkan Allah, hati kita baik, tak apa nak buat dosa apa-apa pun. Kita pernah dengar kan orang kata, saya walaupun tak tutup aurat apa semua tapi hati saya baik, saya tak makan rasuah, saya tak berjudi, saya tak minum arak, cuma saya tak tutup aurat. Tengok, dia mengambil mudah lah. Padahal tutup aurat tu pun mandatori, perintah daripada Allah, kewajipan ya. Dosa tak tutup aurat tu tidaklah menyebabkan ataupun saling berkaitan dengan dosa maksiat-maksiat lain yang dia buat itu, ya. Tapi dia anggap Wasil bin Atha tidak setujulah. Nanti kita akan dengar Maulana Asri bila bincang maqalat Islamiyin dia tu, bermaqalat Islamiyin Abul Hasan Asy'ari rahimahullah. Kita akan Maulana sebut bab yang paling panjang antaranya tentang Mu'tazilah, ya. Tentang doktrin-doktrin Mu'tazilah, antara doktrin terawal muncul dalam perbincangan firaq Islam, Al-Farqu Bainal Firaq oleh Al-Baghdadi pun ada bincang, Al-Milal wal Nihal, Syarastani pun ada bincang, maqalat Islamiyin apatah lagi dan seumpamanya. Baik, ringkasnya lagi, Wasil bin Atha tak boleh terima bahawa adanya orang yang masuk neraka dan kemudian boleh keluar masuk syurga. Hasan al-Basri menyampaikan hadis-hadis berkaitan dengan kisah, sebagaimana kisah lelaki yang keluar daripada neraka dan masuk syurga itu. Maka dia tak boleh terima berkelahi ataupun berlakulah pada pertembungan antara Wasil bin Atha dengan guru dia Hasan al-Basri, dan akhirnya Wasil bin Atha telah i'tazil. Wasil bin Atha telah menyisihkan diri. I'tazil ni asal perkataan menjadi Mu'tazilah tu lah. I'tazil menyisihkan diri, Mu'tazilah golongan yang menyisihkan diri. Di situ tak pembuat. Maka apa yang berlaku adalah muncullah golongan Mu'tazilah yang kemudian bergabung pula doktrinnya dengan Jabariyah, Qadariyah dan seumpamanya itu. Tu. Kalau nak dengar ni, kita dengar orang yang pakar lah ya. Antaranya kita sebutkan dulu adalah beberapa, yalah kena baca buku-buku firaq balik lah. Buku Farqu Bainal Firaq tadi, Al-Milal wal Nihal tadi, ada maqalat Islami, ada dah sebenarnya tu. Cuma zaman moden ni tak ada dah golongan itu secara rasmi. Orang yang Persatuan Mu'tazilah se-Malaysia tak ada lah begitu ya. Tapi pemikiran tu ada. Pemikiran tu sama ada secara rasmi ataupun secara tak rasmi, kadang-kadang ada dalam kepala otak orang Islam. Tokoh-tokoh Islam, bahkan ulama-ulama Islam mungkin ada yang bawa fikrah-fikrah yang sebegitu.
Walaupun mereka tak istihalah, saya Mu'tazilah. Saya ni sekian-sekian. Tidak. Tapi pemikiran tu ada. Baik. Itu lebih kurang sedikit mukadimah pada malam ni. Baik, kita masuk kisah yang kedua. Hari ini aku tidak lagi menghadaka wahai Ibrahim. Ataupun dalam bahasa Arab, al-yawma la'asini kaya Ibrahim. Si apa nama ayah Ibrahim, ada dua riwayat ya, ada kata nama Azar. Dalam riwayat ni namanya Azar. Dan ada riwayat kata nama lain. Dan ada kata Azar ni bukan ayah Nabi Ibrahim, tapi pakcik dia. Adalah perbincangan sedikit di situ. Baik, kita tengok hadisnya yang sederhana. Tidaklah panjang sangat, tapi tidak benar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Yalqa Ibrahim abahu Azara. Ini nama ayat dia. Yaumal qiyamah. وعلى وجه آزر قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي حزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين فيقال يا إبراهيم انظر ما بين رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Baik, kita baca matan dulu untuk ambil berkat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa terjemahannya? Guru saya antaranya Ustaz Syamsul Abdul Rahman, murid kepada Maulana Muhammad Asri Yusof. Sebab tu saya seganlah nak mengaku sebagai anak murid Maulana Asri ya. Pertamanya saya tidak konsisten pun dengan kuliah-kuliah dia, tapi dulu konsisten lah. Tapi mutakhir ni sibuklah dengan urusan kita dan seumpamanya. Tapi masih lagi macam makalah Islami itu saya follow. Yang mana kita sempat follow dari awal, kita rasa nak istiqamah lah follow tu. Dengar dan ambil fawaid yang banyak sangat lah Maulana ni Tapi itulah, saya lebih letak diri saya ni sebagai murid pemikiran sajalah, yang mengambil faedah daripada pemikiran Maulana, sama ada rakaman-rakaman kuliah ataupun tulisan-tulisan buku dia. Nak kata sebagai murid fil haqiqah, murid yang bertalaqi, ambil darah ilmu apa semua tu, ada sedikit segan di situ ya. Bukan sedikit, banyak sebenarnya. Tak layak pun. Dan seumpamanya. Dan itu saya sendiri, tuan-tuan tidak perlu mengambil sikap yang sama ya. Dan Ustaz Syamsul Abdul Rahman, bila dia semak buku yang saya adaptasi ini, lebih tepat bukan terjemah pun, adaptasi sebenarnya daripada beberapa sumber rujukan. Contohnya di sini, bila sebut an Abi Hurairah, dia kata sepatutnya kalau sini sebut Abi Hurairah, maka kena terjemahannya pun kena kekal sebagai Abi Hurairah. Sebab tidak saja-sajalah jadi Abi Hurairah di sini. Ada dia punya qawaid dari sudut nahwu sarahnya lah. Tapi kita tak apa reti ni, tak boleh nak bahas lah benda tu. Nah, baik, dia sebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan setengah daripada hadis tidak ada radhiyallahu anhu, maka terjemahannya kalau boleh kekalkanlah tidak ada. Tapi macam saya sengaja juga masukkan, tapi saya letak kurungan. Kalau kata dalam teks asal matan ni tidak ada. Sebagai penghormatan yang tinggi lah, macam kita bincang semalam, penghormatan yang tinggi kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Sebab sahabat Rasulullah ni agama, tuan-tuan. Masuk situ, sahabat Rasulullah ni satu institusi yang telah menjadi sebahagian daripada agama ini. Kalau tidak ada sahabat-sahabat Rasulullah, maka agama ini, wahyu, Quran dan hadis tidak akan sampai kepada kita. Sebab itulah keimanan kepada sahabat Rasulullah ni satu benda yang termasuk dalam bahagian akidah, dan ucapan-ucapan apa saja kehidupan berkaitan dengan sahabat Rasulullah adalah sumber hukum hakam, sumber syariat agama Islam. Ni orang Melayu kita
tak sampai penghayatannya sampai situ. Tentang kepentingan sahabat. Tak sampai ya. Kalau sampai sungguh-sungguh mereka akan faham kenapakah para muhaddisin ataupun para fuqaha pada zaman awal usuli sangat memandang tinggi athar para sahabat, hatta sahabat-sahabat kecil, asgharus sahabah pun diberi perhatian yang besar. Tidak akan dianggap remeh pandangan tersebut. Itu kita, bila kita dapat faham tahap tu tuan-tuan, kita baru sedar bahawa agama ni terselamat kerana adanya sistem inilah yang menyebabkan sudah 1500 tahun masih ada lagi kekal sumber asal keasliannya. Tidak semacam Kristian ataupun Nasrani yang hanya ambil masa 200 tahun untuk hilang dia punya keaslian dia itu. Selain daripada masuknya doktrin-doktrin falasifah batiniyah dan seumpamanya yang sudah ramai asatizah kita termasuklah Ustaz Nodros dan seumpama daripada Sedang Kalam dulu duduk bincang ya. Dia duduk bincang hal-hal ini, kita berterima kasihlah dalam bab tu terhadap Ustaz Noh. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yalqa Ibrahim abahu Azar. Yalqa ni berkumpul ataupun bertemu. Ibrahim abahu. Ibrahim dengan ayah dia, Azar namanya Azar. Bila tu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun. Dan pada wajah Azar itu qataratun wa ghabaratun. Diterjemahkan sebagai kesedihan dan debu-debu kotor pada muka wajah dia tu. Terlihat susah hati, terlihat kusuk masai. Kalau ke mana, wallahu alam. Di secara literalnya begitulah, keadaan yang teruklah menggambarkan kerajaan yang teruk. Fayaqulu lahu Ibrahimu. Maka Azar tu kata kepada Ibrahim, ataupun Ibrahim fayaqulu lahu Ibrahim. Ibrahim telah berkata kepada dia. Fayaqulu lahu, kalau terjemah literal ni, maka telah berkata kepada dia itu akan Ibrahim. Itu cara terjemah dia tak jauh lama lah, dia ikut urutan bahasa Arab ya. Maka Ibrahim pun berkata kepadanya, siapa ayah dia itulah. Bukankah dia kata apa dia? Alam aqul laka la ta'sini. Bukankah aku dah kata dulu supaya kamu jangan mungkiri aku, ataupun maksiat ni ya ta'sini ni maksiat tu ingkar kepada aku. Bukankah sudah aku katakan dulu jangan mungkiri ataupun ingkar kepada aku, lebih tepat ingkar. Jangan ingkari aku ataupun ingkar kepada aku. Gitu. Fayaqulu abuhu, maka ayah dia pun berkata. Lantas ayahnya berkata, "Falyawma la a'sika." Maka hari ini, yakni hari kiamat ni, di pada mahsyar ni, la a'sika, aku tidak lagi ingkar kepadamu. Siapa? Wahai Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim. Maka Ibrahim bila dengar ayah dia kata begitu, "Falyawma la a'sika." Maka hari ini aku tidak lagi ingkar kepadamu, ingkari kamu, hai Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, maka Ibrahim pun katalah, jawablah. Atau Ibrahim pun sebenarnya berdoa pada Allah, "Ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun." Sesungguhnya kamu telah berjanji kepadaku yang kamu tidak akan memalukan aku pada hari pembalasan. Ibrahim teringat Allah pernah berjanji pada dia, Allah tak akan malukan dia pada hari pembalasan, hari kiamat ni lah. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Maka dia kata apa dia? Bukankah aku terhina jika ayahku dijauhkan daripada aku? Jadi Ibrahim pun berdoa pada Allah, fa ayyu hizyin, bukankah aku akan terhina jika ayah aku ni jauh daripada aku? Fayaku, maksudnya ayah dia masuk neraka, dia masuk syurga lah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah jawab sendiri atas doa Nabi Ibrahim alaihi salam itu. Abal anbiya itu ya. Allah kata apa? Inni harramtul jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya aku mengharamkan syurga aku itu bagi setiap orang kafir. Inni harramtul jannata 'alal kafirin. Selesai masalah. Allah kata
Allah haramkan syurga dia di akhirat kelak bagi semua orang kafir. Fayuqalu, maka Allah pun kata lagi kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, unzur ma baina rijlaika. Lihatlah apa yang ada di antara kedua kakimu itu. Fayanzuru, maka Ibrahim pun tengok. Fa'idha huwa bathikhin multatikhin. Fayanzuru fa'idha huwa bathikhin multatikhin. Diterjemahkan di sini, terlihat seekor dobok, ataupun setengah terjemah kata macam anjing, binatang berkaki 4 gitulah, yang diselaputi kekotoran. Ya. Fayu'khazu biqawaimihi, maka ambillah kaki dia, fayulqa finnari, maka lemparlah ke dalam neraka. Jadi tak faham ni tuan-tuan tak? Kalau baca sekali ni apa benda ni? Kan tadi Nabi Ibrahim dia bercakap dengan ayah dia, Azhar. Kenapa ya tiba-tiba jadi apa dobok apa semua pula ni? Dobok yang kotor, yang comok tadi tu. Apa aku? Dobok ataupun anjing itu, ataupun serigala ke apa tu, telah disuruh untuk fayu'khadhu biqawaimihi, dipegang kakinya, maka disuruh untuk dipegang kakinya, fayulqa finnari, dan telah dilemparlah dia itu dalam neraka, telah dibawa ke dalam neraka lah. Jadi kalau tak masuk syarah ke lagu mana tak faham lah tuan-tuan, boleh salah faham lah. Rupa-rupanya penjelasannya adalah Nabi bila Allah, nanti kita tengoklah di bawah. Tak suspend pula bagi tahu awal-awal kan. Bagi tahu lewat sikit baru suspend sikit. Nah, adakah masuk ni? Dah, alhamdulillah. Okey. Kemudiannya, okey, kita tengok takhrijul hadis. Takhrijul hadis daripada perkataan kharajalah. Semua tahu ni. Nah, mengeluarkan sumber asal daripada, menyatakan sumber asal dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Ahadits Al-Anbiya, bab qaulillahi ta'ala, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalila, iaitu kekasih dia. Surah An-Nisa ayat 105, nombor 3350, 4768, 4769. Okey, kita nak cek betul ke nombor-nombor hadis ni yang digunakan dalam naskah ini ataupun Sulaiman Ashqar ni dalam kitab asal dia yang saya adaptasi balik ni, betul ke nombor-nombor hadis ni? Sebab kita kena tahu ya. Kalau tuan-tuan biasa follow almarhum Ustaz Adlan Abdul Aziz, Dr. Syed Syahriar Syed Muhammad bin Agil dan Dr. Rozaimi ke siapa ke begitu-begini, tuan-tuan akan perasan mereka tak suka sebut nombor-nombor ni, nombor hadis, sebab setiap tabak ataupun penerbitan kitab yang berbeza, kutub ilmiah ke apa semua catatan ni, dia berbeza-beza nombor ni. Jadi meletak nombor ni bukan satu benda yang bahkan boleh mengelirukan lah. Setengah orang, tak ada ni, cek nombor tak ada. Sebenarnya boleh tengok pada ni saja ni. Kitab Ahadits Al-Anbiya, kitab dia. Kemudian tengok bab. Baru jumpa lah. Kalau bab qaulillahi ta'ala wattakhadallahu Ibrahim khalila. Mesti ada situ lah sepatutnya. Tapi nombor dia pun itu juga. Baik, kita tengok lah. Biasa orang macam-macam sekarang ada kan. Saya suka guna sunnah.com. Terjemahan sunnah.com dalam bahasa Inggeris ni kadang-kadang lebih tepat tuan-tuan ya. Bila baca yang Indonesia punya, iaitu Dorar, bukan Dorar, apa tu? Apa yang Indonesia punya warna hijau tu? Terjemahan hadis yang menarik juga dia buat tu ya. Lidua. Nah. Bluetooth device is ready to pair. Siapa tu? Lidua tu. Nah. Lidua.com tu menarik lah. Dia punya pembinaan apa semua tu. Tapi kadang-kadang terjemah dia boleh kita salah faham. Sama ada memang kita tak faham cara dia terjemah berdasarkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, ataupun mungkin dia tersalah untuk terjemah dan seumpamanya lah. Tapi kadang-kadang bila baca yang bahasa Inggeris punya di sunnah.com ni, jadi boleh faham lah tu.
Sebab dia ringkas dan mudah lah. Dia bagi konteks. Dia bagi konteks. Kadang-kadang yang terlalu umum, dia akan buat kurungan dan jelaskan di situ ya. Okey, cuba kita tengok macam mana ni. Dia sebut apa ni? Kitab Ahadits Al-Anbiya. Okey, bab nombor 3350. Okey, kalau nak cepat, tengoklah 3350 ni. Tengok belah ni. 3350, 33 ni 34, 36. Kitabul Manaqib. Ni kitab Al-Ahadits, kitab Ahadisul Anbiya. Kita pun tekan situ. Berapa tadi tak ingat dah. 3350. Kita pun carilah. Mana 3350 ni? Cari. Sebab itulah hari ni tuan-tuan. Kalau kata tak ada masa nak semak hadis apa semua, tak pasti sahih ke tidak, tu kita tak boleh terima. Sebab terlalu mudah dah sumber rujukan tu ada mana-mana ya. Untuk nak semak hadis sahih tak sahih. Kalau fasih bahasa Arab lagilah. Mudah sangat. Nah, kita tak boleh terima lah. Kalau dulu kita boleh kata tak ada kitab hadis, susah nak dapat apa semua. Tapi kalau hari ni Allah sekejap je kalau nak semak. Kalau nak buat persediaan kuliah maghrib, kuliah subuh sejam tu, berapa hadis, 5-6 hadis boleh cari. Itulah soalannya. Baik, 3350. Kita tengok. Ni 3346, 3347. 3357 terlepas dah. 50. Okey, ni hadisnya. Hadatsana Ismail bin Abdullah qala akhbarani akhi Abdul Humaid an ibn Abi Dhi'b an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah. Dan biasanya dalam kalau sahabat-sahabat ikut pengajian hadis Maulana Asri akan mengatakan wabihi qala haddatsana, ada wabihi dan melalui riwayat ni. Wabihi qala haddatsana Ismail bin Abdullah qala akhbarani akhi Abdul Hamid an ibn Abi Dhi'b an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yalqa Ibrahim abahu azara yaumal qiyamah. Ada sungguh lah. Biqawaimihi fayulqa finnar. Tu ni terjemah bahasa Inggeris dia ya. Jadi betul lah hadis tadi, dan ternyata hadis nombor hadis yang telah digunakan oleh Profesor Umar Sulaiman Al-Ashqar bersamaan dengan apa yang sunnah.com ni pakai, bersamaan dengan apa yang mereka rujuk daripada kitab, iaitu terbitan Darussalam Saudi. Darussalam Saudi, nombor sama. Jadi page ni authority lah dari sudut itu ya. Dari sudut itu. Nampak tak? Baik. 4768, 4761, tuan-tuan cari sendirilah. Jadi pengajian takhrij hadis pula. Kita tengok kisah ni, pengajaran dia ni. Baik, ataupun cerita tadi, macam mana tiba-tiba Nabi Ibrahim hidup cakap dengan Azar, ayah dia, tiba-tiba jadi seekor dobok, seekor anjing ataupun seekor serigala tadi tu. Yang mana kemudian dilempar neraka. Mana ayah dia pergi? Cerita ni cerita akhirat. Jadi cerita akhirat mesti hanya daripada hadis sahih. Tak boleh nak reka, tak boleh nak kurang, tak boleh nak tambah. Tak ada orang boleh reka cerita. Sebab tu bab ni kita kena tegaskan lah. Jadi banyak rosak agama ni kerana banyak mereka cerita lah. Cerita-cerita yang sedap didengar tapi tidak sahih. Yang berlegar dari dulu sampai hari ni, bercampur aduk. Daripada legendanya, daripada popularnya, campur-campur, akhirnya menjadi agama, menjadi kepercayaan i'tiqad akidah. Dan seumpamanya. Baik, kemudian kita tengok intipati dan pengajaran kisah. Dalam manuskrip asal, kita asal disebut durus wa ibar. Durus pengajaran wa ibar, dan durus pengajaran ibar ni ibrah, pengajaran juga boleh juga jadi kita terjemah sebagai intipati dan pengajaran kisah. Yang pertama, ada kemungkinan akan berlaku pertemuan manusia sesama ahli keluarga rapat mereka di padang mahsyar di akhirat kelak. Jadi ada dua keberangkalian.
Kalaulah hadis ni sebut Nabi Ibrahim boleh jumpa dengan Azar ayah dia, maka kiyah daripada situ, kita pun kemungkinan akan berjumpa juga dengan keluarga kita, anak beranak kita, anak kawan-kawan kita dan seumpamanya. Kemungkinan lah. Dalam ramah tu ada jumpa. Wallahu a'lam. Ini cara ulama hadis membuat kita kata kefahaman terhadap dia, mafhum terhadap hadis tu. Baik. Tapi kalau kata itu adalah khasais, iaitu perkhususan hanya untuk Nabi Ibrahim AS, apa mungkin juga. Mungkin juga. Siapa tahu benda akhirat. Kita pun tak pergi lagi akhirat ni. Nah, kalau kita dah pergi akhirat, kita boleh ceritalah. Tapi kita tak pernah pergi. Maka kemungkinan dua adalah sama ada benda tu khasais, iaitu untuk Ibrahim dengan ayah dia Azar saja, ataupun memang umumnya kita boleh terjumpa dengan siapa-siapa yang kita kenal atas muka bumi ni. Cuma lagi, disebabkan terlalu risau dengan nasib diri sendiri, maka tidak ada masalah nak sembang-sembang, borak-borak, bergelak ketawa macam kita berjumpa atas muka bumi ni. Itu maksudnya. Baik, yang kedua, keadaan orang kafir pada hari tersebut adalah penuh dengan kehinaan, kesedihan dan keputusasaan. Sebab apa? Sebab mereka dah nampak dah bakal nasib mereka yang na'udzubillah min dzalik adalah bukan na'udzubillah mereka tu Allah Ta'ala resah. Kita ni na'udzubillah menerima nasib yang sikit pun semacam mereka, ya. Iaitu khalidina fiha abada, kekal dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang ketiga. Kafir kita dah bincang istilah kafir ni, ya. Istilah kafir, istilah not yet Muslim, non-Muslim dan seumpamanya, ya. Kafir daripada perkataan kafara bermaksud menutup. Tutup apa ni? Kalau ikut almarhum Tun Guni Aziz, tutup ni kerana para petani biasanya akan menutup tanaman-tanaman mereka dari terkena air hujan yang berlebihan, panas yang berlebihan dan seumpamanya. Jadi tutup tu untuk refuse. Maka kafir ni jadi kafir setelah datangnya hujah, iqamatul hujah. Telah jelas hujah, telah jelas risalah. Hatta mereka pun dalam hati mereka tak mampu nafikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Umayyah bin Khalaf, bila Rasulullah kata, disampaikan Rasulullah kata, kamu akan mati dalam peperangan. Mereka yang kafir tu takut sebab percaya. Kalau Muhammad yang kata, maka ia pasti benar berlaku. Bermaksud mereka tak pernah nafikan secara mutlak. Dan mereka percaya. Cuma lagi, sebab tak masuk Islam, sebab apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sama dengan perangai iblis, kerana kesombongan, keangkuhan. Kerana mereka ni, apa dia? Kerana mereka ni ada kepentingan-kepentingan yang tak mampu mereka nak tinggalkan. Apa dia? Kalau masuk Islam, habis segala bisnes, arak, judi, pelacuran apa semua tu kena tinggal. Kalau masuk Islam, nanti kita ni bangsawan. Jadi jatuh kebangsawanan kita. Tak jadi dah pemimpin besar di Mekah ni. Kalau kita masuk Islam, sama taraf dengan siapa? Kita punya hamba abdi dulu yang kita duk hina, kita duk buat macam-macam. Bila bin Rabah lah, Ammar bin Yasir lah, apa semua tu. Sama taraf pula kita dengan mereka. Dan mereka lebih tinggi sebab mereka senior, kita ni junior baru. Ni benda-benda yang orang kafir Quraisy walaupun tak mampu nafikan. Hujah sudah tegak. Mukjizat sudah mereka lihat depan mata mereka. Rasulullah belah bulan apa semua tu. Tapi tetap mereka dengan itulah kafir yang hakiki lah. Kafir yang hakiki. Itulah kategori yang memang dalam neraka dan tidak akan lagi keluar selama-lamanya. Gitu. Baik, kemudiannya keimanan yang muncul pada hari akhirat tidak lagi berguna sebagaimana keimanan ayah Nabi Ibrahim AS kepada baginda di sana kelak. Kita mengaji beberapa hadis bila nyawa berada di halqum, ni halqum ni. Oi, besar halqum siapa ni? Nah, dia. Bila nyawa dah sampai halqum, maka biasanya kita akan tengoklah dada naik turun tu. Proses sama ada malaikat ambil dari kepala ataupun daripada kaki. Maka ketika inilah alam gaib itu buka hijab kita, nampaklah alam gaib. Alam sebalik mari apa semua gitu gini tu. Masa sakarat lah, masa sakarat tu. Maka ketika itulah nampak dah natijahnya. Sama ada
baik ataupun buruk, maka roh yang su'ul khatimah akan meronta tak nak keluar sehingga dia rentak dari kaki. Maka roh yang husnul khatimah akan mengalir dari kepala bagaikan air yang keluar daripada cebok riwayat Ahmad, masuk ke dalam bekah yang dibawa, kain wangi yang dibawa oleh malaikat daripada syurga tu. Maka keluar dari kepala ni macam air yang keluar gitu. Lagu mana tak tahulah. Nah, jadi sakit-sakit sakarat, apa nama, sakarat ni, tapi kesakitan itu semua ada kafarahnya, ada peringanan dosa nanti. Ada keluar habis. Jadi masa tu nampak dah. Memang sakit, tapi sebab nampak dah benda yang lazat, yang enak, malaikat yang mari pun cantik-cantik belaka, jadi meskipun sakit dia jadi insya-Allah lah sakit yang akhirnya cepat untuk. Dan ini saya suka macam kiaskan dengan cerita sama ada orang beranak, ibu isteri kita beranak dah seumpamanya, masa nak beranak tu sakit lah. Tapi bila anak tu beranak saja, nampak saja anak, dia pergi anak tu, dia tak ingat dah dia punya sakit tadi. Itu sifat seorang ibu terhadap anak lah. Kasih sayang gembira tengok anak dilahirkan sehingga dia tak ingat dia baru lepas beranak sakit bukan main tadi tu. Nah, begitu. Ataupun dikiaskan juga kalau kita baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Ketika Nabi Yusuf ataupun yang disebutkan Imra'atun al-Aziz ataupun cerita masyhurnya, riwayat masyhur disebutkan namanya sebagai Zulaikha, riwayat Israiliyat tu, panggil wanita-wanita pembesar Mesir ketika itu yang duduk cakap-cakap belakang kepada dia, yang duduk kutuk dia lah, jatuh cinta kepada hamba abdi ataupun pekerja dia sendiri tu. Zulaikha kata jagalah. Adapun mereka jemput dan sengaja, punyalah cerdik Zulaikha ni, dia sengaja buat scene itu ataupun babak itu, maksudnya parti itu, parti makan buah, mesti kupas sendiri, mesti kopek sendiri, dengan ada pisau, dengan ada buah. Baca ya surah Yusuf tu, pendirilan itu. Kemudian apa berlaku? Ketika mereka tengah mengupah-ngupah apa nama buah itu dengan pisau masing-masing, maka Yusuf pun keluar. Diarahkanlah Yusuf keluar, dan tak kala wanita-wanita ni, latih-latih suri apa semua ni lah, moci-moci apa semua ni, kaya-kaya ni, pembesar-pembesar Mesir ketika itu, terlihat saja Yusuf akan ketampanan, kecantikan Yusuf tu, semuanya terpana, tertegun, terapa semua lagi lah. Sehingga kalau baca ayat tu istilah bahasa Arabnya, terhiris-hiris tangan mereka tanpa sedar. Maksudnya bukan sekali tu aduh, tapi tanpa sedar duk potong tu, tengok Yusuf terngamam tu, siapakah potong, duduk hiri-hiri tu tak sedar. Sehingga beberapa ketika kemudian barulah orang rasa sakit tangan. Nak kata sampai tahap tu, kita ni bila terlalu gembiranya, bila terlalu takutnya, kita terkeluar sekejap daripada nak bagi faham kata gambaran. Inilah dasar umpamanya. Allahu Akbar. Faham ke tidak tu? Setuju ke tidak tu? Tuan-tuan? Setuju ke tidak tu? Senyaknya belakang ni. Setuju. Oh, setuju. Kita hangatkan kita punya penama chatbot ni. Ulah ke sikit, okey ke, setuju ke, barulah meriah sikit. Tidaklah saya rasa keseorangan. Boleh ya? Ni kita punya chatbot ni biar meriah sikit. Masa saya duk mengajar budak-budak di universiti, itulah kata, kamu ni jangan diam je. Sembang-sembang lah sikit di chatbot ni. Kalau tak nak buka suara pun, begitulah. Sajalah Baik. Okey. Oh, saya kena sambung ni sekejap. Kabel sekejap Mana kabel? Oh, bukan. Sekejap saya sambung kabel sekejap.
Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita tengok yang ketiga tu. Pengajaran yang ketiga, keimanan yang muncul pada hari akhirat tidak lagi berguna. Kerana last kali kita beriman ni pada Allah, bila mana nak taubat ni? Nyawa dihalkum, yugharghir. Mana ni kepala ni? Saya lupa tadi. Nyawa yugharghir. Dan satu lagi apa dia? Matahari timbul daripada maka habislah waktu bertaubat. Selagi mana sampai dua keadaan ni, taubatlah pada Allah, Allah Ta'ala terima. Taubatan nasuha. Ya. Melainkan syirik, dia kena lebih sikit. Dia kena tajdidul syahadah, mengucap balik, barulah taubat dah seumpamanya. Ya. Maksudnya dia boleh taubat direct tu. Baik, kemudiannya apa berlaku? Keimanan yang muncul pada hari akhirat. Jadi Azar tadi dalam dia duk kufur pada Nabi Ibrahim, masa hidup tak percaya dengan risalah Ibrahim, bila dia mati, dalam sepanjang hidup dia di alam barzakh, dah merasai azab yang sangat dahsyat itu, dan akhirnya bila bangkit di yaumil qiyamah, dia dapat cari Nabi Ibrahim. Nak jadi cerita ya. Dia jumpa anak dia Ibrahim, sebab Ibrahim ni akan dicari oleh seluruh manusia. Nanti kita akan jumpa hadis, iaitu kisah berkaitan dengan syafa'atul uzma, antara kisah yang luar biasa. Kehebatan Nabi Muhammad SAW bila Rasul kata, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Ana sayyidun nasi fi yaumil qiyamah. Aku ni ketua bagi seluruh manusia pada hari kiamat. Atau permulaan hadis tersebut. Dan manusia pergi jumpa Ibrahim, pergi jumpa dengan Nabi Adam, jumpa Nuh, jumpa Ibrahim, jumpa Musa, jumpa Isa, jumpa Nabi Muhammad. Itu akan sampai kisahnya nanti. Luar biasa. Akan dikaitkan di sini. Tapi kisah ni kita tak tahulah. Pada masa tu ke lepas orang ramai jumpa Nabi Ibrahim, maka Azar ayah dia ambil peluang pergi jumpa sebab dia kenal ke, wallahu alam. Tidak diberitahu exactly what the time yang Nabi Ibrahim, ayah dia jumpa Nabi Ibrahim ni. Kita pun tak boleh spekulit lah. Jangan pandai-pandai. Sebab dalam hadis tak sebut. So kita kata memang benda tu berlaku hari kiamat dengan keadaan itu. Dah khalas. Itu cara kita beriman dengan hadis-hadis yang bersifat ghaibiyah sam'iyah. Sebab itulah kena ada disiplin lah. Lebih kalau tak dah tuan mari cerita macam-macam. Reka tu ni sedap lah. Nak buat modal ceramah ni sedap cerita reka ni. Jadi apa berlaku kemudian? Bila Azar dah tengok segala apa yang berlaku di hari kiamat tu, of course lah. Semua orang beriman. Pada hari kiamat tak ada orang kufur pada Allah ni, semua orang beriman. Tapi masalahnya, walaupun beriman macam mana pun ketika itu, apa dia maksud iman ni? Iman ni apa? Iman ni apa? Iman ni apa dia? Taqra'u bil lisan wa tashdidu bil qalbah. Wal amalu bil jawarih. Itu ta'rif secara umum lah. Tasydid, mengiyakan sungguh-sungguh dengan hati. Taqra'u bil lisan, sebut dengan lidah. Kami beriman Allah ada. Kami beriman malaikat ada. Itu rukun iman kan, 6 itu. Wa tashdidu bil qalbah, yakni dan wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan amal perbuatan anggota badan kita. Alangkah iman. Tapi itu ta'rif skema dalam buku-buku agama lah. Nak cakap dengan awam mana? Iman ni apa dia? Iman ni percaya benda tak nampak lah. Tapi benda tu kita tahu ada. Siapa dia? Allah, malaikat. Boleh lagi. Allah, malaikat, para nabi dan rasul. Kitab-kitab yang mereka bawa. Boleh lagi. Qada dan qadar. Yang ni hari kiamat. Semua benda tak nampak. Kata. Itulah iman. Itulah ujian pada kita tu. Percaya benda tak nampak. Kalau benda tu nampak, Allah kita nampak. Malaikat kita nampak. Tak dinamakan ujian lah. Kenapa iman para Nabi dan Rasul yazid, meningkat sama? Sebab mereka dibuka hijab untuk tengok semua ni, benda-benda gaib ni. Kecuali Allah lah. Malaikat dia boleh tengok, azab kubur dia boleh tengok Rasulullah SAW. Malaikat Isra' Mi'raj masuk neraka, masuk syurga. Jadi, of course lah keimanan mereka yazid. Tidak ada yang kus langsung. Kita ni kenapa duk naik turun ni? Ketika kuliah, ketika beramal orang soleh, murabi, guru-guru, apa semua yang
tawaduk, dia duk mengajar tentang akhirat apa semua, kita pun terikut sama. Bila dah tidak berada dalam suasana ilmu dan seumpamanya laga, menurulah iman itu. Itu ujiannya sebab tak nampak. Bila nampak ni, first kita akan nampak bila nyawa kita diwargir, iaitu dihalkum. Allah Ta'ala buka hijab, nampak malaikat, nampak alam sebalik mata, alam sana, alam gaib tu nampak belakang. Masa itulah baru, oh betul belakang. Yang Quran sebut, yang hadis Sahih sebut. Yang hadis Nabi SAW sebut tu betul belakang. Ada lagi manfaat ke? Tidak ada manfaat. Dah. Nak ada manfaat bila? Masa duduk sihat ni lah. Masa belum berlakunya nyawa dihalkum dan juga matahari timbul dari barat ni. Ada faedah. Itu ada faedah. Maksudnya untuk taubat apa semua. Dan iman kita itu dapat kita cerap kebenarannya melalui nas. Melalui nas lah daripada Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apa dia lagi? Ni nas ni boleh terbagi kepada ayat kauniyah dan ayat maktubah, iaitu Quran, hadis apa semua nas lah, dan ayat kauniyah iaitu fenomena alam, khalqillah, kejadian Allah. Dan itu di sini nanti akan muncul lagi dalil aqli dan dalil naqli, naqli dan aqli. Semuanya untuk mengesahkan benda iman ni, benda tak nampak ni. Nah, dengan mencari bukti dengan benda nampak. Apa dia benda nampak? Nas yang sudah tertulis Al-Quran dan hadis. Nas yang terbahagi kepada naqli dan aqli. Yang tertulis dan aqli, khalqullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Cara kita tasdidkan, yakin sungguh-sungguh bahawa alam ini tak mungkin jadi sendiri, melainkan ada yang buat. Dalil akli. Dalil nakli, Allah sebut khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Maka gabung dua ni, itulah memantapkan keimanan benda tak nampak yang menjadi ujian pada kita tu. Iaitu kita percaya benda tak nampak kerana jelas bukti-buktinya daripada nas ataupun dalilnya yang menjadi dalil, iaitu nas yang maktubah dan kauniyah ataupun yang akli dan naqli dan seumpamanya itu. Dan itu sudah cukup untuk kita tasydid biqalbah tadi dan menghilangkan segala syak, segala keraguan, segala waham dalam hati kita bahawa adakah there is a God, or do the God exist, or something like that. Kan? Boleh jadi macam-macam lah. Nah, baik. Jadi Nabi Ibrahim ni antara Nabi, kisah dia yang menggunakan kekuatan akli dalam berhujah, iaitu peristiwa dia letak pemukul kepada patung paling besar tu bukan kaedah nas, itu kaedah akli. Nah, dia kata intellectual itu. Keimanan yang muncul pada hari akhirat tidak lagi berguna. Sebab semua orang kafir semua akan beriman pada hari akhirat. Beriman, percaya dah. Tengok dah pada mahsyar, tengok dah segala azab malaikat. Orang percaya dalam masa tu. Ada faedahnya? Tidak ada lagi. Yang kata iman-iman ini masa hidup atas muka bumi saja. Nah, sebagaimana keimanan ayah Nabi Ibrahim AS kepada baginda alaihi salam di sana, iaitu Nabi Ibrahim. Baik syafaat orang-orang saleh tidak akan berfungsi kepada orang-orang kafir. Lagi sesat pada hari akhirat. Sekalipun yang memberi syafaat adalah Nabi Ibrahim AS. Apa Nabi Ibrahim buat tadi? Nabi Ibrahim telah berdoa pada Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bukankah kamu telah berjanji tak akan malukan aku pada yaumul yub'atsun, pada hari pembalasan ni? Bukankah aku akan berasa malu kalau ayah aku jauh daripada aku, yakni dia masuk neraka, aku masuk syurga? Nak faham kata Nabi Ibrahim telah berdoa pada Allah untuk ayah dia itu diampuni dan masuk syurga bersama dengan dia. Boleh ke tidak? Allah jawab, Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya aku telah mengharamkan syurga kepada orang kafir.
atas muka bumi. Walaupun beriman di akhirat, tak ada guna. Tapi Allah berpegang tak pada janji dia. Tengok jawapan nombor 5. Kerana syurga tidak dimasuki oleh orang-orang kafir. Allah menepati janjinya. Lagu mana? Dia dengan tidak menghina Nabi Ibrahim, iaitu dengan jelas-jelas memasukkan ayah dia Azar ke neraka, dan Nabi Ibrahim of course ke syurga. Pada hari akhirat, dengan macam mana? Allah telah menukar ayah Nabi Ibrahim tadi, Azar, terlebih dahulu menjadi serigala, dubuk, binatang berkaki 4 yang kotor apa semua tadi, baina rijlaika, di kaki Nabi Ibrahim, sehingga tidak dikenali oleh siapa pun sebelum dihumban dalam api neraka. Barangkali itulah seko-sekonya dubuk ataupun anjing serigala yang masuk neraka. Kerana binatang mana masuk neraka? Yang masuk neraka ni manusia dengan jin. Jadi sebab dia ni Allah Ta'ala memakbulkan janji dengan Nabi Ibrahim, iaitu tidak akan menghina dan memalukan dia pada hari kebangkitan, dan orang tahu tu ayah dia Azar, maka Allah telah terlebih dahulu menukar ayah Nabi Ibrahim itu kepada seekor binatang berkaki 4 dan lantas baru dihumban dalam api neraka. Allah Maha Suci Allah dengan kebijaksanaan dan Maha Suci Allah dengan ketepatan janjinya kepada hamba-Nya saleh, iaitu Khalil, kekasih dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Baik, yang keenam. Maha kuasa Allah mengubah manusia menjadi haiwan. Malah Allah pernah mengubah sekumpulan manusia, kaum manusia terlebih dahulu menjadi monyet dan babi semasa hidup. Bani Israel lah, semasa di dunia. Cuma ada perbincangan. Saya pun ada teori kita juga lah. Bila dibincangkan tentang teori revolusi, iaitu dikatakan nama apa? Charles Darwin mengatakan manusia daripada burung. Tapi golongan saintis kata tidak. Tidak ada penyertaan yang jelas. Satu sentence yang jelas menyebutkan bahawa Charles Darwin mendakwa manusia daripada burung. Tapi dia ada teori evolusi dia. Dan teori evolusi ni bukan Charles Darwin seorang. Ramai saintis zaman pencerahan tempoh hari datang dengan idea tersebut, dan lebih mengejutkan kita, ternyata ulama-ulama Islam yang lebih lama, Al-Jahiz apa semua tu, pun telah Ustaz Aziz Abdul Jamil ada ulah benda ni panjang lebar lah artikel dia. Dan boleh jadi idea-idea itu pun golongan orientalis barat ini ambil daripada kita Arab, ulama-ulama Islam juga ada seumpamanya lah. Cuma perlu dibezakan antara teori revolusi dengan teori evolusi ini dengan evolusi yang betul-betul berlaku secara genetik. Contoh hadis sahih sebut Nabi Ibrahim 70 hasta. Dan Rasulullah kata bapa Abul Anbiya Ibrahim 70 hasta turun ke muka bumi, dan akhirnya manusia berubah, jadilah macam sekarang. Jadi maksudnya apa ni? Evolusi lah ni tuan-tuan. Evolusi genetik je. Dan saya ada pandangan sedikit, tapi saya tak berani kata tu fakta ke. Kalau nak zaman Nabi Ibrahim 70 hasta Nabi Ibrahim, Hawa 70 hasta lebih kurang maksudnya dia, anak-anak Ibrahim lebih kurang belaka. Bagaimana dengan binatang-binatang zaman Nabi Ibrahim ni? Ketika anak dia Qabil dan Habil, walaupun nama tu nama riwayat Israiliyat, telah melihat serigala pula gagak membunuh sama sendiri dan akhirnya menanam salah seorang, menyebabkan Qabil ataupun Habil, Qabil lah yang tak jahat tu kan, menanam Habil tu. Jadi gagak zaman tu tak akan besar dengan gagak zaman sekarang. Begitu juga binatang-binatang lain, lembu, kuba, kuda ke apa semua zaman tu, mestilah saiznya sesuai dengan saiz manusia, iaitu Adam zaman tu 70 hasta ni. Itu pemikiran rawak saya lah. Yang Mak Saleh duk kata dinosaur lah apa semua tu, pada saya sebenarnya binatang-binatang hari ni juga cuma saiznya besar lagi. Tapi mereka pun berevolusi lah. Daripada besar manusia Nabi Adam ni sampai ke kemudian kaum Ad, Samud apa semua, Madian bla bla bla, sampailah zaman Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Maka jadilah saiz lebih kurang kita hari ni, berapa kaki ni. Maka binatang-binatang pun berevolusi sama. Cuma ini hanya kita katakan, nak kata hipotesis pun bukan ni. Cuma itu satu lintasan pemikiran umum saya sajalah berdasarkan hadis sahih.
70 hasta ni. Nah, kita masuk syurga nanti sebesar Nabi Adam AS ni lah. Rasulullah kata, ahli syurga ni sama dengan bapa mereka iaitu Adam, 70 hasta belaka. Umur 30-an belaka. Anak ke, mak ke, cucu ke, apa ke, 30-an belaka. Gitulah. Kita dapat tahu daripada mana tu? Hadis lah. Dan bila sahih? Bila sahih kita beriman. Itu saja orang beriman ni. Ya? Mereka ada perbincangan panjang pula berkaitan hadis tersebut. Ya? Begitu. Dah. Jadi satu kaum ni, cuma sekarang ni kontradiknya adalah macam mana? Bila dibuat kiraan Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad boleh diagak sebab Nabi Adam ni jelas dalam hadis 1000 tahun riwayat Tirmizi. Adam kata umur Allah Ta'ala bagi umur aku 1000 tahun. Dan Adam telah bagi kepada Daud 40 tahun umur dia, ataupun riwayat lain sebut 30 tahun. Menyebabkan ketika dia umur 960 tahun ataupun 970 tahun, malaikat maut telah mari nak ambil nyawa dia dan Adam kata, "Hei kamu, aku ada 40 tahun lagi." Tak. Macam mana ni? Maksudnya Adam tahu dia diberi umur 1000 tahun. Maka kalaulah dikira secara umum setiap Nabi ni 1000 tahun umur yang awal-awal ni, Nabi Nuh AS 1000 lebih, 950 tahun dakwah Dah ada yang mungkin lebih panjang dan lebih pendek dan seumpama Nabi Muhammad 63 kita tahu semua. Katalah 25 orang Nabi ni setiap seorang kita letak 1000 tahun. Maksudnya 1000 tahun. Jadi berapa tu? Siapa mana matematik ni? 25,000 tahun. Tetapi ahli arkeologi jumpa rangka manusia. Kat mana? Termasuk di Nusantara kita, alam Melayu kita, di Kelantan, di Perak. Rangka-rangka manusia yang secara dipanggil apa? Carbon test apa semua benda tu. Yang secara saintifiknya didakwa sangat accurate. Mendakwa bahawa umur mereka ni 100,000 tahun, 2 juta tahun. Jadi maksud itu saya sebut umum ya. Maksudnya kalau nak tepat lagi kena cari sendiri lah. Jadi soalan kontradik lagu mana katanya manusia berjumpa paling awal pun Nabi Adam 25,000 tahun. Berdasarkan kiraan 1000 tahun dan kali 25 ni lah. Nah, sedangkan rangka-rangka manusia yang dijumpa tu lebih awal lagi umur dia. Jadi manusia mana pula tu? Itu timbul perbincangan. Maka marilah teori sebelum Adam ni dah ada yang namanya manusia yang homo sapiens lah, berapa macam-macam lah pula cerita tu. Ada pandangan kata Adam ni manusia paling sempurna, yang ada akal, ada jiwa, ada roh. Sedang sebelum tu dah ada ala-ala macam manusia. Cuma tidak sesempurna Adam yang daripada syurga. Ada pula teori tu. Ada pula teori tu. Dia kata apa dia tu? Mungkinlah manusia tapi macam beruk perangai. Itu pula. Dan itu semua hanya spekulasi dan teori-teori. Kita tahu Adam dibuat melalui apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala kata balik ni, aku nak jadi khalifah atas muka bumi. Dan kita tahu fa yaqulu lahu kun fayakun. Bila Allah kata kun, jadi, maka jadilah. Apa yang jadi nak try and error dulu. Gini kot beruk ni, tak jadi kot, tak sesuai khalifah ni. Buat gini lah, buat gini. Macam payah kita nak terima tu tuan-tuan. Allah maha bijaksana, maha berkuasa, maha pencipta, maha segala-galanya. Try and error pula nak buat khalifah atas muka bumi. Tak boleh, tak terima. Pastilah kun fayakun. Fayakun. Gitu. Ada. Nah, di sini menariklah. Tak apalah, teori boleh bincang, teori. Selagi mana tak jadikan akidah, bincanglah teori. Yang jadi masalahnya bila teori sains tu dianggap sebagai akidah, masalah lah. Ni kenapa kita beriman ni? Kita tahu ada dulu orang bertukar jadi monyet babi ni. Memang sebab ada dalam Quran lah, Bani Israel yang Ashabus Sabti apa semua tu. Memang ada ditukar. Baik, seterusnya. Hadis ini mengisyaratkan bahawa
Pegangan segelintir kaum muslimin bahawa ayah dan ibu para nabi tidak dimasukkan dalam api neraka atas kekufuran mereka adalah tidak benar. Sekaligus mendakwa dakwaan bahawa Azar adalah bapa saudara Nabi Ibrahim AS adalah kerana yang tepat Azar adalah ayah kepada Nabi Ibrahim AS. Baik. Polemik yang luar biasa besar lah antara Aswaja atau siapa. Kata Datuk Dr. Zahzan pun antara terawal akhirnya tak boleh menyampaikan tafsir dia dalam Radio IKIM 10 tahun dulu, kerana secara jelas bila dia menghuraikan satu ayat, saya ingat ayat tu larangan Allah Ta'ala kepada Nabi untuk berdoa kepada orang kafir, orang musyrik, termasuk kedua ibu ayah mereka. Dan ada hadis yang mengisyaratkan bahawa Rasulullah pernah ke kubur mak dengan ayah dia ataupun mak dia salah satu, dan cuba berdoa dan Allah Ta'ala tegurlah dengan ayat itu dan seumpamanya. Maka ini menjadi pertembungan lah. Aliran pertama kata tak mustahil ayah dan mak kepada Rasulullah kafir, musyrik. Tidak ada rekod mereka sembah berhala. Bahkan mereka ini adalah golongan hunafa, saki baki agama Ibrahim. Bahkan mereka ni ahlul fitrah, ahlul fatrah. Kenapa? Lama tak sampai Nabi kepada Bani Arab. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Baca ayat itulah. Dan tidak akan diazab suatu kaum melainkan telah datang Nabi kepada mereka. Jadi macam mana nak kata dia musyrik? Sehingga kan nak kaitkan ayat tu bahawa tak boleh berdoa kepada mak ayah dia tu, mak Nabi ni. Tengok sentimennya, mak Nabi. Tapi dalil ayat Quran dan hadis jelas tu. Itu ada perbincangan. Jadi Maulana Fakhrul Razi rahimahullah, pada hafizahullah taala sebut, jadi dalam bab ni memang khilaf muktabar dan ada 3 pandangan paling tidak. Pertama, golongan yang tadi arus perdana yang tidak dapat menerima atas dasar tak boleh lah, macam mana mak ayah Nabi ni Abdullah dan Fatimah ni. Macam mana kita nak kata dia musyrik dan dia ni adalah ahli neraka apa semua dan Rasulullah tidak dibenarkan berdoa pada dia. Jadi adalah pelbagai hujah dikata sebut gini ni. Maka itu pegangan setengah-setengah. Tapi golongan yang kedua pula, biasanya yang berpegang pada nas, secara jelas kan, nas sebut, ayat Quran sebut, hadis sebut, dan bukti jelas. Tengok ni, ayah Nabi Ibrahim, ayah kepada Nabi Nuh, bahkan isteri dan anak-anak Nabi Nuh. Tak pelik mak ayah Nabi darah daging ni masuk neraka. Kenapa? Kufur kepada mereka. Biasa. Dan tak terkecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi benda tu menggoris hati kan tuan. Rasulullah ni kita sayang lah. Jadi bila begitu kita pun yang ketiga pula kata, kami tak nak komen apa-apa. Tawakuf. Kami tak nak bincang. Benda ni sensitif. Kalau sebut betul pun tak berapa ni. Kalau tak sebut pun tak berapa. Kami tawakuf, kami tak ada komen. No comment. Jadi 1, 2, 3 ni yang mana paling selamat? Pada saya lah yang ketiga. Tak payah pun kita bawa perbincangan. Mak ayah Nabi ni dalam syurga ke dalam neraka? Banyak benda lain lagi yang boleh bincang. Kenapa nak bincang yang tu nya? Kenapa nak bincang yang tu? Kenapa nak bawa benda tu dalam masyarakat? Kuliah maghrib 1 jam. Melainkan kita bincang nas, cara faham nas, nak bahas istidlal ayat Quran, hadis, sahih tak sahih. Itu tak apalah secara akademik, secara ilmiah. Sama-sama ahli ilmu dalam bilik darjah ke, sama dengan pelajar masa PhD ke, muzakarah ke, tak apalah. Tapi kuliah maghrib, kuliah subuh nak bawa. Hari ni kita nak bahas, adakah mak ayah Nabi ni ahli neraka? Wallahu alam, saya yang kerdil ini rasa saya takkan bawa lah tajuk tu. Baik saya bawa kisah-kisah lain yang banyak ni. Hadis-hadis Nabi tentang kisah ni berlambak lagi yang hebat-hebat ni. Itu pandangan saya. Jadi memang ada 3 pandangan ni. Yang pertama, pegang tak boleh. Dia ahli fatrah. Mereka ini adalah hunafa, yakni beragama Hanif, saki-baki Nabi Ibrahim. Begitu ni. Golongan kedua kata tidak, secara nas jelas. Ayat Quran pun jelas larang Nabi Muhammad berdoa kepada golongan musyrik apa semua termasuk mak ayah. Hadis Nabi pun ada yang tidak. Yang ketiga kata kami no comment. Benda ni mengguris hati, kami no comment. Wallahu a'lam. Akhir sekali untuk malam ni, macam semalam juga saya minta awal sikit berhenti, tapi boleh mula dengan soal jawab lah.
Boleh mulakan dengan soal jawab. Mungkin ada kawan-kawan yang nak bertanya dan seumpamanya. Kita respon setakat boleh lah. Yang ke-8, perubahan fizikal azab daripada manusia kepada seekor serigala ataupun robok itu adalah kerana ia adalah haiwan yang bodoh, dan azar juga demikian. Ini kerana semasa hidup dia terus berada dalam kekufuran. Meskipun bukti-bukti kekufuran Nabi Ibrahim sudah jelas di depannya. Apa dia? Tak kala dilempar dalam api, selamat keluar. Tak kala apa lagi? Dicincang burung. Tapi itu Nabi Ibrahim seorang ya. Nabi Ibrahim cincang-cincang burung letak dalam bukit yang berbeza, kemudian digabungkan hidup balik. Ibrahim kata, bukan tak percaya ya Allah, aku nak mantapkan lagi secara akli, secara nazari, yakni secara jelas butir mata tengok. Bukan tak percaya, tapi nak mantapkan lagi. Maka boleh. Maka minta dengan Allah, cincang-cincang burung berapa ekor tu, letak di sekor ke bawah. Letak di bukit yang pelbagai, tiba-tiba Allah Ta'ala hidupkan balik depan Nabi Ibrahim. Kalau lebih yakinlah dia. Apa lagi mukjizat Ibrahim alaihissalam. Nah, masa kecil. Nah, duduk dalam gua ke apa. Kena cek balik Kita pun nak mana sebut. Tu. Dan banyak lagi lah. Apa nama dia panggil mukjizat ataupun lebih tepatnya kita kena bezakan. Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Khalidi membezakan antara mukjizat dengan dalailun nubuwah. Mukjizat dengan dalailun nubuwah. PS dalail. Dalail ini dalil bukti-bukti nubuwah kenabian. Kerana apa? Kerana mukjizat ni ajaza, sifat dia melemahkan. Bila melemahkan dia kena bertembung. Sihir ahli sihir ahli sihir Firaun dilemahkan dengan mukjizat Nabi Musa. Itu bila bertembung itu. Ya, baru dikira sebagai mukjizat. Sebab sifat mukjizat ni dia melemahkan. Bila mana orang Arab bersyair dengan hebat jahiliyah di pasar Ukaz, Nabi Muhammad mari sebut Bismillahirrahmanirrahim. Apa nama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mereka dengar terkejut. Mereka tahu tu bukan Muhammad. Muhammad tak pernah pergi sekolah, Muhammad tak pernah jadi penyair, Muhammad tak erti baca, Muhammad tak erti menulis, Muhammad tak erti ni, tak erti tu. Muhammad hanya seorang peniaga yang kami kenal 40 tahun dah. Tiba-tiba bercakap bahasa yang lebih hebat daripada penyair kami. Ini bukan Muhammad. Timbullah idea Muhammad ahli sihir, Muhammad orang gila sebab dia baca ayat-ayat yang terlalu hebat. Yang luar biasa. Dia punya susunan ayat apa semua. Yang kami tahu Muhammad ni takkan bercakap macam tu. Kami hidup dengan dia 40 tahun. Kami tahu ni bukan Muhammad. Nampak tak? Itu mukjizat. Sehingga penyair yang paling hebat, yakni oleh di Mekah ketika itu, apa namanya? Siapa ingat? Selain daripada Ubay bin Ka'ab apa semua tu, Ka'ab bin Malik apa semua tu, Ka'ab bin Maliknya apa semua, ada seorang lagi tu. Allahumma salli ala Warqa bin Nawfal bukan? Allahumma salli ala. Any ideas? Everybody? Apa namanya? Penyair yang paling hebat di Mekah ketika itu ya. Allahu Akbar, tak ingat. Tak mari. Tapi bila dia dengar Nabi Muhammad baca Quran, dia pun surrender lah. Dia kata, antara yang saya rujuk dalam tafsir Azhar tu, sehingga dia kata, ketika aku dengar Muhammad baca Quran tu, aku masuk, seolah-olah aku masuk dalam sebuah taman yang penuh dengan segala keindahan, pokok-pokok dengan buah-buah ranumnya, sungai-sungai mengalir. Nak kata dia pun tak mampu nafikan kebenaran ucapan Nabi Muhammad, iaitu Quran itu. Jadi itu ya, ada scene masing-masing pesan. Jangan kita dengar Muhammad baca Quran, baca ajaran dia tu. Tengok-tengok malam tu, terjumpa masing-masing di majlis, duduk tempat gelap ke lagu mana dah, begitu. Adapun dalail ini, dia tidak ada versus dia tidak ada seteru dia. Apa dia? Ketika Rasulullah pergi ke perkampungan Halimatus Sa'diyah masa kecil, kemudian tanaman jadi subur apa semua, itu dalail, bukannya mukjizat. Sebab tu Imam Al-Baihaqi Imam Baihaqi ke kitab dia Dalailun Nubuwah. Nah, betulkan saya kalau saya sadar.
Halimatus Sa'diyah. Apa dia lagi? Antara Dalailun Nubuwah ni. Tanda di badan tu, saudara, khatam di belakang Nabi, kulit timbul sebesar dalam Syama'il Muhammadiyah tu, saya kira lah itu fizikal. Ni yang luar biasa ni. Apa dia? Rasulullah air solat keluar pada jari dah. Apa lagi? Air wuduk. Kemudian makanan sikit satu periuk boleh makan ramai orang. Tu setengah ulama lebih cenderung kata tu Dalailun Nubuwah. Sebab mukjizat dia mesti ada dia punya pertembungan itu. Barulah mukjizat, sebab dia ajazah, melemahkan dan mengatasinya itu. Kenapa mukjizat Nabi Isa berbentuk perubatan? Kerana ilmu perbuatan di Rom ketika itu oleh orang Rom dan orang Yahudi ketika itu tengah meningkat. Jadi mari Nabi Yusuf, Nabi Isa tinggi lagi pada perbuatan tu. Apa dia? Boleh menyembuhkan sopak, boleh menyembuhkan buta, boleh apa dia lagi? Menghidupkan orang mati sejenak untuk tahu siapa bunuh dia, dan itu mati balik. Itu tinggilah. Nah, itu mukjizat dan dalail. Sedikit tambahan lah. Dan antara yang bahar benda ni adalah Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah ta'ala, baru meninggal dalam setahun lepas, 2 tahun lepas ya. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ. Jika ada sebarang soalan. Cebok kita ni ada apa-apa kah? Okey. Ada ni. Okey. Setuju ni. Salah, bagaimana dengan ayah Nabi? Mana ni? Ayah Nabi Muhammad SAW. Tu kita dah ulas kan? Saya pilihan ketiga saya ambil, tawakuf. Saya tak pernah ulas benda tu. Saya pun tahulah dia jadi baik itu tawakuf lah benda tu pun saya ingat tidak ada kesan pada iman dan takwa kita yang ni lah, ya secara khusus ya, walaupun ada kaitan, tapi secara khusus tu kita kata kita boleh ni lah, tak termasuk daripada akidah, tapi perbincangannya ada. Tapi kalau kita sanggup berbincang secara terbuka, boleh kita bahas. Memang ulama bahas pun sama mereka. Cuma kita ni sebagai orang awam ni ada sentimen lagi tu. Jadi kita takut tak mampu nak terima. Jadi kita kata tawakuf lah. Wallahualam. Baik, Syekh Nadir kita kata apa dia ni? Ustaz, ada banyak kisah pelik lagi tak pondok. Ada usaha takhrij tapi hadis kisah Islam pondok. Ya banyak sebenarnya. Kalau antum tengok UM ya, antara yang terawal sebenarnya UKM, Durratun Nasihin, oleh seorang yang buat PhD daripada Indonesia ya, tapi dia takhrij hadis dalam Durratun Nasihin. Ada lagi kitab tu pun di UKM tu. Maksudnya usaha untuk mentakhrij kitab-kitab Jawi ni sudah sangat banyak. Cuma entah kenapa ia tidak diterbitkan. Dia masih dalam bentuk tesis. Dan bila ada buku-buku yang diterbitkan, contohnya Madarijus Salikin, adalah hadis tu. Dan kita dah baca minggu lepas, antum tak masuk perbincangan dalam kelas kita semalam tu, Israiliyat hadis maudhu' dan fitnah sirah di alam Melayu, apabila Profesor Dr. Jawiyah Dakir, pakar hadis perempuan daripada UKM, dalam ucapan syarahan perdana dia, keprofesoran dia membahaskan tentang hadis-hadis yang bermasalah, yang dhaif dan maudhu' dalam Ihya Ulumuddin, yang telah analisis oleh siapa dia? Zainuddin Al-Iraqi, Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Siapa dia? Guru kepada Imam adapun Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Bukan kalang-kalang mereka tu, memang bila hadis. Dan mereka khidmat dari sudut hadis hingga keluarkan ada berapa ratus, 180 lebih, 170 lebih hadis yang maudhu' dan bermasalah daripada Ihya Ulumuddin. Tapi adakah dia kata maka dengan ini kitab Ihya ni tak berguna, memang kitab sampah, penuh dengan khurafat, banyak hadis palsu, tak berguna langsung? Tak ada, tuan-tuan. Sebab dia tugas dia takhrij hadis. Adakah itu satu penghinaan? Tidak. Itu satu bentuk nilai tambah. Itu satu bentuk khidmat. Sebagaimana Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman telah khidmat kepada kitab-kitab Jawi Melayu. Iaitu Penawar Bagi Hati,
Apa lagi yang dia buat tu? Munyatul Musalli, dan kemudiannya ada Anak Kunci Syurga. Ada lagi apa dia lagi? Tu. Nah, itu khidmat. Tapi secara tradisionalnya, pihak-pihak aliran arus perdana tak boleh terima benda tu. Bagi mereka itu satu penghinaan, pelecehan dan seumpamanya. Sedangkan kalau kita tengok di negara Arab tu, tradisi itu sangat biasa. Mukhtasar, ringkaskan. Tahzib, membersihkan sebahagiannya. Takhrish, menyatakan sumbernya. Tartil, susun balik. Tahqiq, menyemuk balik fakta-fakta dan cari manuskrip yang sebenar. Semua ada dah. Bukan tak ada. Ada berlaku dah. Tapi bila masuk kepada kitab Jawi, jangan kacau. Jangan kacau. Kalau kamu nak kacau, kamu buat buku kamu sendiri. Itu sentimen lah. Itu bukan perbahasan ilmiah dah, itu sentimen. Kerana dianggap kitab-kitab Jawi ni seolah-olah kitab yang sakral. Walaupun dia tak kata sakral. Ataupun itulah turaf yang paling turaf. Padahal turaf yang sebenarnya kitab-kitab hadis lah. Nah, turah yang paling turah ni pada zaman salaf dah ada 300 abad awal pertama ni adalah kitab-kitab hadis lah. Nah, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Ibni Majah, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, Muwatta, Imam Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi. Tapi yang dipahami turaf adalah kitab yang hanya muncul selepas tahun 1000 Masihi tempoh 1500 1600 Masihi tempoh hari di alam Melayu atau turaf. Yang diterjemah, diadaptasi, yang ini, dan sebahagian mereka ada pengaruh batiniyah, wujudiyah yang banyak, dengan doktrin macam-macam lah. Martabat 7-nya Tuhfatul Raghibin, ada pun bukan Tuhfatul Raghibin, Tuhfatul Mursalah, martabat 7-nya daripada Burhan Puri, dan adanya Nur Muhammadnya, adanya orang Wahdatul Wujudnya dan seumpamanya, yang tak pernah wujud pun dalam Quran dan hadis. Carilah mana-mana kitab zaman awal salaf yang bincang hal-hal tersebut. Tidak ada. Yang nak tahan sangat ni kenapa? Adakah bila tak belajar Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, martabat 7, apa semuanya, Zauqi, apa, tak sempurna Islam dan iman kita. Jadi cacat. Bila masuk kubur tak boleh jawab apa nama soalan dalam kubur. Sebab apa? Tak mengaji sifat, tak mengaji Nur Muhammad. Tak terima doktrin Nur Muhammad. Mana ada begitu? Tak ada begitu. Tak ada. Kalau nak cakap secara hujah kasar dan juga hujah bodoh lah kita kata ya. Dah. Wallahu a'lam. Baik, ni sahabat Rahimi Harun kata, saya setuju dengan Ustaz yang kisah ayah dan ibu Nabi kita Salah. Okey, menentang Nabi Nuh. Baik. Jelas isteri anak menentang Nabi Nuh, betul. Ya, tak boleh. Sebab itulah antaranya Rasulullah bila isteri baginda Khadijah dan juga pakcik baginda Abdul Muttalib meninggal dunia. Abu Talib meninggal dunia. Ya. Antara kisah Nabi yang turun sekitar itu, kalau ikut turutan kisah, boleh baca buku Ustaz Syahri Abdul Rahman tu, iaitu Nurul Mubinah ke, yang baru dia tu ya. Berkaitan dengan urutan ayat yang turun berdasarkan sirah. Jadi ketika Yaumul Huznun ataupun Sanah Al-Huznun, yakni tahun kesedihan itu, makanya apa berlaku? Rasulullah kematian 2 orang tonggak paling besar, pendana dia, memberi semangat dan sokar politik dia paling besar, iaitu Abu Talib, dan Abu Talib tak masuk Islam sampai sudah. Rasulullah sangat frahlah, sehingga saat akhir Rasulullah minta dia paling tidak mengucap 2 kalimah syahadah, itu saja. Sebab Rasulullah tahu bila mengucap boleh selamat daripada azab api neraka buat selamanya. Rasulullah sedih lah. Bila pakcik dia yang dianggap sebagai ayah tu meninggal. Dan disebutkan dalam riwayat lain bahawa azab yang paling ringan adalah dipakaikan selipar tu, dan ramai ulama dalam masyarakat hadis tu adalah Abu Talib ni lah, sebab jasanya kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, apa berlaku kemudian? Kisah yang turun sekitar itu berdasarkan urutan nuzulul Quran adalah siapa? Kisah Nabi Nuh AS. Kenapa kisah Nabi Nuh? Kita semua tahu. Nabi Nuh tu yang kufur kepada dia siapa dia? Isteri dan anak-anak dia sendiri. Sebagaimana Nabi Lut yang isteri dia juga yang
kufur kepada dia dan seumpamanya lah, anak-anak dan seumpamanya. Nah, jadi apa berlaku? Mesejnya kepada Nabi Muhammad, kalau bahasa kita lah, wahai Muhammad, ya kamu sedih pakcik kamu yang kamu anggap sebagai ayah tu meninggal dunia tak sempat mengucap beriman kepada kamu. Tapi kamu tahu tak, senior kamu, siapa dia? Nuh. Nuh tu, anak dengan isteri dia sendiri kufur kepada dia. Kamu Muhammad paling tidak, isteri dan anak-anak kamu beriman kepada kamu. Itulah pentingnya kisah dalam Quran ni. Sebab tu tak boleh nak reka cerita kisah dalam Quran ni. Dia memang untuk laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Bukan untuk tahu cerita tu selok-belok secara detail, tidak. Tapi untuk ambil ibrah. Khususnya dalam bagi pendakwah pada Nabi Muhammad dan pada umat baginda kita lah. Sebab tu kalau kita hayati sungguh kisah pada Nabi ni, kuatlah kita dalam dakwah, dalam kerja kita ni, khususnya nak menyampaikan sunnah apa semua ni. Kita tahu. Ini tidak cakap lebih kurang, ada orang tak dengar, buat tak tahu. Oh, malah dah aku nak cerita. Relax lah dulu. Nah, Dr. Mazhar tu sampai nak masuk penjara, kena rah. Sampai nak kena halau. Itu. Hamka, nah. Ramah lagi lah yang lebih. Ini, yang lebih dahsyat dari kita. Masuk penjara apa semua. Rasulullah, pakcik dia sendiri tak terima. Begitu. Cara Allah kemudiannya mendidik ataupun memujuk Rasulullah untuk sedih tak apa, tapi jangan sedih lama sangat. Maksud begitulah. Jangan terlalu lama sedih. Nah, sedih tu tak apa, tapi jangan terlalu lama sedih. Dan seumpamanya. Jadi bila Rasulullah pun menghayati wahyu yang turun pada dia tu, of course lah Rasulullah paling faham Quran, matlamat Quran, kenapa Allah turunkan kisah-kisah itu, maka Rasulullah meneruskan agenda. Sedih sekejap, menangis, Rasulullah menangis, anak dia mati, Ibrahim sampai basah janggut. Pakcik dia mati, isteri mati, sedih. Nah, sedih, menangis. Jangan tiba-tiba ada orang buat cerita pula. Nah, air mata Nabi ketika Rasulullah menangis tu, sampai hari ni tak kering. Ada sahabat yang telah pergi ambil dan simpan. Sudah. Bukan boleh kira orang kita ni, macam-macam idea. Na'udzubillah min dzalik. Tak ada benda-benda gitu tu. Tuan Muhammad Herdi kata Tufail bin Amr ke? Saya bukan yang tu. Nama dia masyhur ni. Sekejap saya carilah. Saya cari punya zaman Rasulullah. Punya jahiliyah. Zaman Rasulullah. Dunia dimensi punya masyarakat jahiliyah. Sampai sabit masuk Islam. Ni tak masuk Islam ni. Sampai sabit apa lagi? Banyak sastra Arab. Banyak zaman jahiliyah zaman Rasulullah. Sekejap kita tengok sekejap. Sufyan bin Haris wa Quraisy. Al-Hija ni sindiran lah, satira. Kemudian namanya Ghazal Hija, Allah tak mari apa dah, Hasan bin Sabit, Abu Sufyan bin Harith. Abu Bakar pun punya juga Aisyah. Allah tak ada. Penyakit jahiliyah. Ya Rab, apa namanya? Cuba tuan-tuan cari juga. Tak selesai, tak tidur yang lain ni. Tak mari weh. Al-Walid Mughirah tu siapa dia? Tu nak jumpa tu payah. Walid bin Mughirah.
Walid bin Mughirah. Penyair terhebat zaman tu lah. Walid bin Mughirah. Yani Wikipedia ni adalah Walid bin Mughirah. Ni ada disebut kisah kata Walid bin Mughirah tentang Quran. Sebab benda ni direkodkan dalam tafsir Ibn Kathir. Kalau kita baca tafsir Ibn Kathir, dalam surah Asy-Syu'ara, 6 ayat terakhir tu berkaitan dengan penyair. Memang ada dia hurai di situ. Contoh sekejap saya buka. Kalau nak tengok lah masa berbaki ni. Berapa dah ni? Oh, 10.30 dah. Sudah sekejap. Surah Asy-Syu'ara. Surah ke berapa? Syu'ara 20 ni. Okey. Ayat yang akhir sekali kan? 6 akhir tu. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Okey. Di atas lagi. 277. Sekejap. Saya tak share screen. Tutup dulu yang ni. Window ni. Okey. Saya guna. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Siapa nak tahu pasal kedudukan penyair, apa semua hukum akal yang boleh ambil pasal syair tu, tengok surah Asy-Syu'ara ayat 220 ni. Bermula daripada, nampak kan saya share kan? Nampak tak? Nampak kah? Nampak. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Apakah akan aku terangkan kepada kamu suruh siapa yang syaitan? Syaitan yang boleh ambil berita dari langit ni dia buat turun pada siapa? Selain daripada ahli sihir apa semua, mereka juga bagi kepada penyair-penyair. Jadi penyair-penyair ini melanturkan syair-syair cerita tentang benda masa depan. Akhirnya bila orang dengar, masyarakat dengar dan benda tu benar-benar terjadi, maka orang manusia jadi taksub lah pada para penyair yang dianggap ada kuasa misti boleh meramal masa depan apa semua ni. Inilah daripada ayat 211 ni hingga ayat akhir dalam surah ini. Dalam ni panjang ni tafsir Ibn Kathir Arab ni. Yang app yang saya pakai ni dia boleh ni. Al-Quran Tafsir and by Word ni. Dia ada, kita boleh pilih tafsir. Ini tafsir Indonesia, Kemenak. Kementerian Agama Indonesia. Kemudiannya dia ada juga terjemahan kepada tafsir Ibn Kathir itu. Dalam bahasa Indonesia lah. Ni Indonesia tafsir Ibn Kathir ni. Allah berkhitab kepada orang-orang musyrik menduga bahawa apa disebut Rasulullah bla 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 bla, ada seumpamanya. Dan adalah cerita tentang Walid bin Mughirah. Tengok tu, wali-wali tukar-tukar ramah, tengok tu. Ada belaka dah tuan dalam ni, ada belaka dah. Sebab tu kalau kita sibukkan diri dengan tadabbur Quran, majlis-majlis hadis untuk faham hadis dan beramal ni, kita takkan terpesona dengan kisah wali terbang sana, wali ni holor tangan daripada kubur, wali ni boleh hidup tanpa jantung, Tok Syekh ni boleh berzikir 14,500. Tak ada. Kita tak akan kagum dengan benda tu. Bila kita dah biasa ni dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan kalau lama sikit insya-Allah akan fahamlah apa yang saya sebut. Saya merujuk pada ayahanda saya sendiri yang waktu dia ni tidak mengaji agama secara formal lah, tapi dia boleh mengaji dengan baik apa semua. Guru pertama saya dalam mengaji Quran apa semua. Tapi dia ni saya membesar dengan dia tak minat benda-benda yang orang biasa orang Melayu minat. Minat wali, minat cacing mata, ada hikmah, minat amalan-amalan ni, minat betul-betul. Dia tak minat. Sebab dia baca Quran. Berarti solat sunat baca Quran. Solat sunat baca Quran. Ni ayanda saya ni. Tapi kuat pah lah. Sampai sekarang kuat pah. Walaupun saya tak berapa kuat pah tu. Tapi dia kuat pah. Tapi dia ni kalau mari kita orang cerita pelik-pelik beramal ni beramal, dia tak percaya. Saya pun pelik lah. Saya cubalah faham kenapa dia macam tu. Sedangkan dia ni tidak mengaji masuk U ke pergi luar negara ke apa bahasa Arab apa tak erti. Bila saya perhati-perhati masa dia lepas dia kahwin ke dengan umi saya tu, bila dia mula
rajin pergi masjid surau ni, zaman tu zaman tafsir pimpinan Ar-Rahman dengan mustika hadis memang dijadikan sebagai silibus kepada guru-guru takmir bawah JAKI ni untuk mengajar di surau masjid. Barang orientasi pengajian dia banyak menjurus kepada bukan kitab tasawuf, jawi apa semua ni, tapi lebih kepada tafsir Quran, tafsir pimpinan Ar-Rahman, dan juga macam Dr. Basik buat hari-hari ini tu, dan juga mustika hadis dan seumpamanya. Saya yakin itulah punca kenapa ayah dan saya ni agak-agak payah untuk terlibat dengan hal-hal yang demikian. Wallahu a'lam. Okey, saya kira itulah penutupnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Basir. Sorry lah lambat. Ana ni kalau tak tanya soalan ke doktor ni rasa tak boleh tidur malam ni. Itu dia. Satu cerita? Satu soalan ni berkenaan dengan ayat tadi yang doktor baca tu. Inni haramtu jannata 'alal kafirin tu. Hari ni kita di pejabat, bergaulan kita dengan sahabat-sahabat daripada orang bukan Islam ni banyak kan. Jadi kadang-kadang mereka ni baik kan, buat baik, dan kepercayaan dalam kepercayaan mereka tu, mereka mengatakan yang kebaikan itu membawa mereka kepada syurga di sana. Itu yang mereka percayalah. Tapi kita nak kata kat mereka ayat yang macam tu lah. Inni haramtu jannata 'alal kafirin kan. Jadi macam mana kita nak sampaikan ayat tu dalam keadaan berdiplomasi dan toleransi supaya win-win situation tu tak rasa kan. Dia tak terasa. Kita pandangan doktor lah. Terima kasih doktor. Baik, setakat yang saya faham dan saya praktiskan ya. Pertama, kalau kita tengok ayat apa dia? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ada perbincangan ulama yang panjang lah tentang hikmah tu macam mana, kerah lembut. Mau'izatil hasanah, nasihat dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berbahas. Saya lebih suka terjemah kepada berbahas berbanding dengan berdebat. Sebab berdebat tu nak menang. Berbahas nak cari solusi. Secara umumnya begitulah, walaupun boleh difahami juga sebaliknya. Tapi kita terlupa ayat ni ada bahagian kedua. Allah Ta'ala sebut inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah An-Nahl ayat 105. Yang penutup dan penyempurna kepada tiga yang awal itu adalah bahagian kedua. Allah kata inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu sahaja yang tahu. Inna rabbaka huwa a'lam, sahaja yang tahu. Dia sahaja yang tahu. Biman dhalla an sabilihi, siapa yang sesat daripada jalan Tuhannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan siapa yang akan diberi hidayah. Ya, itu premis pertama kita. Jadi tanggungjawab kita kepada saudara non-muslim, kita muslim kena sampaikan dakwah, dan dengan pelbagai cara, hikmah, bertulis, bagi hadiah, baca buku, mewujudkan perbincangan guna ta'kul. Dalam bab ni saya cenderung untuk kata, sebab tu kita kena ada juga sedikit belajar tentang falsafah, logik dan mantik. Ya. Kadang-kadang kita duk lempar ayat Quran hadis ni, ialah mereka non-muslim. Tapi di barat ni sebaliknya ya, selepas isu Palestin ni, kalau kita perasan, semakin banyak non-muslim duk baca Quran directly, dan first mereka akan tengok fakta-fakta sains dalam Quran, embryologi, tentang kejadian hujan, dan mereka buat video-video yang pada saya powerful lah. Padahal sampai baca je, wow, dia buat gitu je. Tapi sebenarnya dia sedang sampai kebenaran. Kita yakin benda ni hikmah di sebalik pembantaian di Palestin. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan saudara seagama kita di Palestin sana. Tapi itu hikmahnya nanti. Jadi pendekatan kita dalam dakwah kepada non-muslim ni adalah kita buat sekadar mampu. Maksudnya kita tak hukum mereka selagi mana nyawa tidak dihalkum mereka itu. Kita anggap dalam konteks dakwah kita anggap mereka non-muslim ataupun not yet muslim. Walaupun hakikatnya dia, sebab nak sampai tahap kafir tu, macam kita bincang sebelum ni lah. Nah, kafir tu bila dah tegak hujah, dah ada kebenarannya, dah jelas dah, barulah dia anggap kafir tu. Nah, jadi dalam konteks dakwah, Ana lebih cenderung untuk melihat sahabat-sahabat kita yang tak sampai tu, dan kita tak tahu ya, bila kita mulakan percakapan tentang Tuhan, macam saya mengajar subjek falsafah dan isu semasa. Dalam tu ada topik metafizik.
Metafizik ni lawan kepada fizik. Bercakap tentang roh, tentang alam tak nampak, permulaan alam. Masa tu kita pulung sungguh-sungguh tu. Memang saya memang bagi sungguh-sungguh. Takkan alam ni tak ada pencipta. Takkan pencipta sama dengan manusia. Kalau kita guna akal. Dan itu tujuan manipulitnya falsafah oleh tokoh-tokoh Islam, kata boleh belajar falsafah macam Ghazali lah. Boleh belajar falsafah tapi jangan larut dalam falsafah. Belajar tu untuk manipulit balik, guna untuk tadi tu dengan non-Muslim apa semua tu. Jadi pada saya adalah tugas kita menyampaikan at the end adalah kebenaran dan hidayah apa semua tu daripada Allah Ta'ala. Dan kita tak tahu akhi ataupun semua sekali, bila kita mulakan perbincangan tentang ketuhanan, tentang spiritual apa semua ni, sahabat kita tu masa tu memanglah dia tak berapa dengar. Macam saya lah, saya sebut pada anak-anak murid dalam kelas tu, yang non-Muslim ramai lah, India, China apa semua. Saya sebutlah metafizik ni, Tuhan, the existence of God, bla 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 bla, kita bagi. Wallahu a'lam, dengan harapannya mereka 10-20 tahun lagi terfikir ke, terdetik ke, tiba-tiba masuk Islam, kita mana tahu. Itulah harapan kita. Jadi ada peluang kalau dah baik, dapat mulakan perbualan dan surah pada Allah Ta'ala dengan doa apa semua. Dan seumpamanya, wallahu a'lam, dari ramai-ramai tu akan ada yang terikut apa semua rezeki kita. Dan of course kita tak boleh paksa mereka untuk masuk Islam. Dan seumpamanya, wallahu a'lam. Semoga terangkat taklif kita di hadapan Allah Ta'ala esok-esok dalam, kalau Allah Ta'ala tanya, tak sampai, apa kamu ni tak sampaikan Islam pada saudara, sahabat-sahabat kamu yang non-Muslim? Kita kata dah usaha dengan setakat yang mampu dan seumpamanya. Semoga terangkat taklif tersebut. Wallahu a'lam. Okey, doktor, sorry. Yang saya nak sampai ke poin tu lah, doktor. Mungkinkah kita esok akan didakwa tu disebabkan kita, contoh kita di pejabat, ramai kawan-kawan kita yang bukan Islam ini, tetapi kita seorang pun kita tak dapat tarik diorang ni ke Islam. Mungkinkah disebabkan amalan kita yang lemah, cara pendekatan dakwah kita yang tak menyukai orang yang kita dakwah itu. Yang tu saya nak sampai ke poin itulah. Sebab kita ni kadang nampak di pejabat amalan kita ni yang terbaik lah, konon kan. Tapi sampai ke hari ni kita dengan pengajian kita, dengan pengetahuan kita, seorang pun yang bukan Islam kita tak dibawa ke Islam. Yang tu kelemahan kita, doktor. Kita takut esok macam doktor kata itu kita akan didakwa di depan Tuhan esok. Yang tu kita takut. Wallahu a'lam. Terima kasih doktor. Masih cuma saya tambah sikit lagi. Sebab itulah pada saya lah, kalaulah kita tak mampu, sebab memang rumit lah dakwah pada non-Muslim ni, kena ada ilmu yang sangat-sangat. Jadi di sini ada ruang sahabat-sahabat kita yang reverted Muslim, Brother Wong Wei Hong lah, apa semua ni, nama apa, Lin Joy Sun lah, apa semua tu, yang mereka ni lebih pakar dalam bidang ni. So kita support mereka ya, dari sudut dana ke apa yang kita mampu, ataupun join kelas-kelas mereka untuk apa semua ni. Kadang-kadang orang yang tidak sebagai pendakwah, tidak ulama, tidak apa ni, lebih ramai ajak non-Muslim masuk Islam melalui akhlak mereka dan seumpamanya ya. Itu satu benda yang ya kita patut risau jugalah, satu tanggungjawab. Tapi macam tadi disebut, kita buat setakat mampu, yang sampaikan, mulakan perbualan, hadiahkan mereka Quran terjemahan, tak kira lah. Tapi akhirnya kita faham kata akhirnya daya usaha mereka sendirilah untuk nak mengorak langkah dan diberi hidayah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada bulan depan lah, insyaAllah dalam perbincangan post mortem ini yang lebih menarik insyaAllah, untuk sambung perbincangan kita ni. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan doktor. Wa iyyakum. Masih semua ya. Baik, saya keluar dulu. Ya, sama.